Assalamualaikum. Hai. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR Sejarah tahun 4. Tajuk kita pada hari ini ialah Unit 6, Zaman Prasejarah. Pada hari ini kita akan belajar tajuk ketiga kita iaitu Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah. Tajuk kita pada hari ini ialah ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Sebelum ni kita dah belajar tentang kerangka masa zaman prasejarah yang bermula daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Kita juga telah belajar lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Baiklah, pada hari ini kita akan lihat kehidupan manusia zaman prasejarah dari aspek kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Mari kita lihat kegiatan sosial zaman prasejarah iaitu zaman Paleolitik. Manusia zaman Paleolitik ini hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Maksud nomad ini ialah hidup secara berpindah randah. Manusia zaman Paleolitik ini tinggal di dalam gua. Mereka mahir menggunakan api untuk menghalau binatang buas. Kegiatan sosial zaman Mesolitik. Manusia zaman Mesolitik ini hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Maksudnya mereka masih lagi hidup secara berpindah randah. Manusia zaman Mesolitik ini tinggal di dalam gua, pesisiran pantai atau muara sungai. Masa zaman Mesolitik ni mereka dah mula keluar daripada gua. Mereka dah mula tinggal di pesisiran pantai atau muara sungai. Manusia zaman Neolitik pula telah mula hidup menetap dalam kumpulan besar. Mereka mula membina pertempatan di lembah sungai dan pesisiran pantai. Maksudnya mereka dah ada bina rumah. Akhir sekali, manusia zaman logam. Manusia zaman logam ni hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar. Mereka mempunyai ketua sebagai pemimpin. Manusia zaman logam ni mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Sekarang kita akan lihat pula kepada kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Kita lihat dulu kepada zaman Paleolitik. Manusia zaman Paleolitik ini menggunakan peralatan daripada batu. Manusia zaman ini mengutip hasil hutan dan memburu binatang sebagai sumber makanan mereka. Mereka ni berkongsi makanan antara satu sama lain. Kita lihat pula kepada kegiatan ekonomi zaman Mesolitik. Manusia zaman Mesolitik ini menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Mereka mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Perkongsian makanan masih lagi berlaku antara mereka. Perbezaan antara zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik ialah manusia zaman Mesolitik ni dah mula menangkap ikan. Sebab mereka tinggal di pesisiran pantai dan sungai. Kita lihat pula kepada kegiatan ekonomi zaman Neolitik. Manusia zaman Neolitik ni telah mula menggunakan peralatan batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Manusia zaman ni telah mula bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar tanah. Manusia zaman Neolitik ini juga menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang atau sistem barter dan pengkhususan kerja.
Okey, maksud perdagangan secara tukar barang ni ialah maksudnya kalau ada seorang tu dia pandai menangkap ikan dan seorang lagi dia bercucuk tanam. Okey, orang yang pandai menangkap ikan ni dia nak makan sayur, dia tukar ikan dia dengan sayur tu. Itulah maksudnya aktiviti perdagangan secara tukar barang. Okay, kegiatan ekonomi zaman logam pula. Okay, manusia zaman logam ni menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Okay, perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama mereka. Aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Okay, manusia zaman logam ni dah mula menjalin hubungan dengan kerajaan luar. Okey, kita lihat apakah kepentingan memelihara artifak zaman prasejarah. Okey, kepentingannya ialah kita dapat mengenal kebudayaan masyarakat prasejarah. Kita dapat lihat bukti kejadian dari peristiwa lalu. Maksudnya kalau kita tiada artifak, tiada tinggalan artifak, kita tidak dapat lihat bukti kejadian peristiwa pada zaman prasejarah ni. Okey. Yang ketiga, kita dapat menghargai dan melestarikan dari tinggalan sejarah. Dan yang terakhir, kepentingannya ialah mengembangkan budaya dan belajar dari masa lampau. Mengapakah manusia perlu mengamalkan sikap bersedia untuk menghadapi perubahan persekitaran? Ini jawapannya. Merancang masa depan negara dan mampu menghadapi perubahan dalam persekitaran. Okay, maksudnya, kalau manusia tidak bersedia, mereka tidak mampu menghadapi perubahan. Contohnya, kalau kamu tak bersedia melakukan sesuatu, kamu rasa kamu tak mampu nak buat benda tu. Okay? Baiklah, sampai sini saja sesi penerangan cikgu. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu pada kali ini. Okay, bye-bye.